Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang pertama, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dalam selepas solat subuh beramai-ramai ini. Kita tunggu untuk mendengar satu forum yang diberi tajuk mengenai fadilat solat jemaah di masjid berbanding surau. Kemudian sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya semua orang hebat-hebat belakang. Saya ni orang kecil duduk tengah-tengah, tuan. Yang sebelah kanan saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar Al-Hafidh, imam besar kita. Dan sebelah kiri kita pula Al-Fadhil Ustaz Wafiq, yang mana dua-dua tokoh-tokoh hebat pada pagi ini, insya-Allah. Jadi saya tak mau lama-lama, tuan-tuan. Pagi-pagi ni orang pun sayu pagi-pagi ni kan. Jadi kalau lama-lama orang mengantuk. Okey, dalam forum kita pagi ni, insya-Allah seperti biasa kita akan bagi dua pusingan. Pusingan pertama seorang 15 minit sahaja. Pusingan kedua seorang 10 minit. Jadi insya-Allah saya teruskan kepada ahli panel pertama. Boleh lah Ustaz? Baik, Ustaz mic Izzat. Ustaz pergi terus. Okey Ustaz, soalan untuk Ustaz ataupun Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sirajuddin. Boleh dah Ustaz jelaskan kepentingan solat dalam agama Islam, dan adakah perbezaan di antara solat berjemaah ataupun solat berseorangan? Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Lutfi selaku pemudah cara pada pagi ini, iaitu moderator, sahabat panel Ustaz Wafiq Desa, pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis selaku panel yang kedua, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, para penonton yang berada dalam majlis ni dan para penonton yang berada di online Facebook Suara Sunnah Jaid dan Maib, mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perempuan rahmat Allah sekalian, benda yang basic dalam agama yang kita bincang pada pagi ini berkaitan dengan solat. Adalah solat kelebihan dekat mana-mana di masjid ke surau. Ini sebagai satu tajuk untuk kita bincangkan. Jadi mungkin kita ambil tempoh lebih kurang dalam sejam ni, sebagaimana disebut oleh moderator. Kami dah beda masa dah. Harap panel boleh ikut kan. Saya jam ada kat depan tu, insya-Allah nampak tu. Kan. Kira mudah-mudahan pagi ni semua dapat kelebihan apa yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata, man salal ghadata fi jama'ah summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syams kana lahu summa shalla rak'atain kana lahu ka ajri umrah tammah. Nabi kata, siapa yang solat subuh secara jemaah
Kemudian duduk dalam masjid ni sampailah matahari naik sekali. Kira kami bedak sejam tu elok dah lah. Kan? Kira naik. Sekali kira kita sudah 7.30 lagi. Kira matahari dah naik. Kemudian solat 2 rakaat. Jadi duduk dalam masjid itu mungkin masalah yang kita baca Quran dengan tadabbur, mungkin zikir, istighfar sampai matahari. Mungkin pagi ni dengan majlis ilmu yang macam ni tu kira qa'ada yazkurullah, duduk dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Naik matahari lagi, lebih kurang kadar tombak 15 minit lepas naik matahari kita solat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri umrah, dia akan dapat pahala umrah. Nabi kata tambah dapat pahala umrah sempurna. Dalam riwayat yang lain Nabi tak sebut umrah, disebutkan haji, pahala haji. Mungkin orang Mekah ada peluang untuk buat umrah dekat Masjidil Haram, orang Madinah berpeluang dapat umrah, dapat pahala umrah, pergi solat Masjid Quba, kan, dapat 2 rakaat sunat kat Quba, dapat pahala umrah. Kita dekat Malaysia, kat Perlis pun berpeluang untuk dapat pahala umrah. Paling kurang pun kita istiqamah pagi Sabtu, pagi Ahad ada kuliah subuh, kan, dapat pahala umrah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan solat sebagaimana kita tahu, kira zaman Nabi ni, zaman sahabat ni tidak menganggap benda hak dianggap sebagai rukun Islam ni, yang mana kalaulah penganut Islam tak buat, yang boleh menyebabkan seseorang tu jadi kafir, kecuali solat. Tak puasa tak kafir lagi, tak bayar zakat tak kafir lagi, tak buat haji tak kafir lagi, kecuali dia ingkar hukum tu, jadi kafir dia. Tetapi orang yang tak solat ini, dahsyat tak dahsyat dia rukun Islam yang kedua. Sehingga kan dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah salatu. Nabi kata benda pertama yang akan dihisap untuk seorang hamba pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, salatu, salat dia, salat dia, kan. Fa in saluhat faqad aflah wa faz. Kalau sembahyang dia soleh, sembahyangnya baik. Bila sebut soleh itu maksudnya kena ada 2 benda lah syarat penerimaan ibadat. Yang pertama ikhlas, solat dia mesti ikhlas, dan solat dia mesti mengikut tata cara yang diajak oleh baginda Nabi SAW. Solat tak boleh nak reka sendiri. Faqad aflah wa faz, maka dia berjaya, Nabi kata, selamat dan berjaya akhirat nanti. Solat hak mula-mula Tuhan timbang dulu. Fa in wa in fasadat, kalau sembahyang rosak, tak ikhlas, riak, nak tunjuk ke orang, kan, ataupun solat tak ikut tata cara, ikhlas dah ni. Kalau sembahyang tu punya tutup rapat ni, tutup mata Ustaz Lutfi, dia sembahyang ditunduk tu, Allah akbar, kita kata tawaduknya, kan, tapi tengok takbir tu dia lah, setiap silat pun tahu, kan, ikhlas dah, kan, tengok sebenarnya ikut Nabi mana ni, kan, ikut siapa ni, kan, mesti kena ikhlas dan ikut tata cara yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Jadi siapa yang rosak solat dia, Nabi kata faqad khaba wa khasira, maka dia masuk golongan yang celaka, dia rugi akhirat nanti. Ni nak cerita peri pentingnya solat dalam kehidupan kita. Sebab itulah kadang-kadang kita hak main masjid ni, kita kena anggap nu hak anak kat rumah solat ke tak solat, kan. Selama ni kita kata anak-anak bawah 18 tahun tak dibenarkan main masjid, sebab nak bagi ruang dulu dekat ayah, tok wan, abang-abang ni, sehingga kita selarah vaksin dah ramai dah. Bila dah dibuka peluang hak 12 tahun ke atas dah ambil vaksin, tak nampak pun kat masjid, kan.
Ada dah minta hak untuk sekolah rendah ni, kita tak bagi ruang lagi, kita kira hak sekarang ni dulu. Tak ada pun. Jadi mana peranan kita kan untuk biasakan anak-anak muda kita ni dengan masjid, tak padan dengan Jumaat saja. Mati kita, yakin tak kita kata anak kita ni akan teruskan solat dia? Wallahu alam, kita tak pasti. Yang kita pastinya, anak kita kat rumah dengan Astro-nya, dengan Unify-nya, dengan internetnya, dengan YouTube-nya, ayah mak punya bagus, langgan Netflix lah pula. Semua itu nak menjahannamkan akhlak anak muda kita. Allahu Akbar. Okay. Ni nak cerita peri penting salat bermula daripada 7 tahun. Budak sekarang ni Ustaz Lutfi cerdik dah. Kadang hak 3 tahun tu dia tengok ayah mak dia semayang, kira macam tu ya. Anak-anak kalau masuk sekolah rendah, kalau 7-8 tahun tak pandai semayang lagi, nampak sangat mak ayah dekat rumah tak solat. Nampak sangat. Ni penuh darjah 6 kami buat kursus solat, Ustaz Wafiq pun terlibat. Ni darjah 5 darjah 6 ni. Nak ambil uduk, dia duduk tengok kawan sebelah dia cara ambil uduk macam mana. Bila kita cek balik, kita tak biasa ambil uduk, dia kata mak ayah tak pernah ajak. Ada hak kata, dia kata mak ayah pergi masjid tapi tak ajak pun kami kat rumah. Allahu Akbar. Peri penting salat. Muru auladakum bis salah iza balagu 7 wadribuhum iza balagu 10, atau kama qala dalam hadis At-Tirmizi, suruh anak kamu salat. Sebenarnya 3, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dah pandai dah. Cerdik budak sekarang ni, cerdik. 10 tahun tu boleh tibai dah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, jadi solat ni kita kata antara yang penting kan dari sudut agama sebagai rukun Islam yang kedua. Kemudian apa beza solat seorang dengan solat jemaah ni? Dalam Al-Quran Allah banyak menggunakan istilah jamak. Aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah bersama dengan orang yang rokok yang lain. Dirikan salat, bayarlah zakat. Allah ulang berpuluh-puluh kali, 90 kali lebih dalam Al-Quran yang Allah ulang tentang untuk mendirikan salat. Ada tak beza salat jemaah dengan seorang? Ya, ada beza. Dan ulama pun berselisih tentang hukum dari sudut kewajipan salat jemaah ni. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata salatul jamaah tafdulu min salatil fazi bi 27 darajah. Semayang jemaah lebih baik daripada salat secara sendirian, iaitu seorang, dengan 27 darjat. Bezanya semayang seorang dapat 1 pahala, semayang jemaah paling kurang 2 orang, ada imam seorang, ada makmum, dapat dah 27 kan. Ada riwayat disebut dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sebut 25 kan. Apa beza 25-27? Ada perbahasan dalam kalangan ulama hadis yang menyebut mungkin tu pada Nabi nak masukkan ada hak 27 tu markah penuh, mungkin ada dapat 25, tapi secara umum sebab istilah 7 untuk orang Arab ni kan ada makna yang lain. 7, 17, 27, 70, 700, 70,000. Banyak Nabi menggunakan istilah 7, 27, 25. Jadi dalam satu hadis Nabi kata salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqih. Nabi kata salat seorang lelaki ni dalam keadaan jemaah digandakan pahalanya berbanding solat dia secara sendirian fi baitih, di rumah dia, wa fi suqih, ataupun di pasar. Nak cerita solat kat rumah pun sah, bukan tak sah, cuma beza. Nabi kita tudha'af, digandakan pahala sebanyak mana? 25 dhi'fa, sebanyak 25 gandaan. Lalu Nabi kata wazalika, yang demikian tu sebab apa? Sebab apa dapat 25 ni?
wa zalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Orang hak nak mai dapat 25 pahala ni, bila dia berwuduk, dia perelokkan wuduk dia, dia perkemah wuduk dia. Wuduk yang kemah elok, semua hak cara Nabi lah. Kemudian Nabi kata lam yakhtum, apa dia, summa kharaja ila salah. Kemudian dia keluar dari rumah dia mai masjid. Summa kharaja ila masjid la yukhrijuhu ila salah. Kemudian dia keluar dari rumah mai ke masjid, dan dia masjid tidak ada lain kecuali dia nak solat. Lam yakhtu khutwatan, dan tidaklah dia langkah dengan satu langkah illa rufi'at lahu biha darajah, melainkan Allah angkat dia satu darjat. Satu langkah, kalau banyak langkah kan, jadi jangan duk bobok sangat parking dekat masjid ni, kan, bagi parking je supaya jalan banyak sikit. Kan? Ataupun siapa yang dekat masjid ambil kelebihan untuk jalan, kan, sebab kita pergi perkala asam jalan boleh, lebih baik hak perkala asam tu dapat pahala, kan, dapat pahala exercise kita tu. Hak main masjid ni bagi dapat 10,000, tapi kalau 10,000 dengan berpeluh masam pula dalam masjid, jadi kuat lain pula kan. Kemudian Nabi sebut wa hutta anhu biha khati'ah, dan Allah hapuskan satu dosa. Satu langkah tu, satu darjat, dihapuskan satu dosa. Allahu akbar. Kemudian Nabi kata fa iza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama fi musalla. Bila dia solat, malaikat berdoa untuk dia selagi mana dia berada di tempat solat dia. Jadi kita hak ada dalam masjid pagi ni, kecuali selain pada kita nak dapat pahala umrah, pahala haji lagi ni, dalam tempoh ni malaikat di langit sana sedang berdoa untuk kita. Madama fi musalla, selagi mana kita berada di tempat solat kita. Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Malaikat doa kata, ya Allah, berilah rahmat, berilah pengampunan kepada si fulan ni. Warhamhu, berilah kasihanilah, belas kasihanlah kepadanya ya Allah. Dan Nabi tutup hadis ni berkata la yazalu ahadukum fi salatin, sentiasa kita dapat doa daripada para malaikat, mantazara salah, selagi mana kita menunggu untuk solat. Kita ni nak tunggu solat mana? Zuhur lah mak ni. Paling kurang pun kita tunggu solat untuk nak buat 2 rakaat lagi selepas tamat forum lagi. Jadi sekadar tu untuk pusingan pertama, wallahu alam. Alhamdulillah. Ustaz ataupun Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sajuddin memberikan penjelasan yang sangat jelas. Begitu banyaknya fadilat dan fadilat solat berjemaah dan pentingnya solat. Tadi Ustaz Sira sebut seorang satu langkah, satu pahala, satu darjat, satu lagi diampun dosa. Satu jemaah, satu orang jemaah di perlis kita ni, dia mai masjid. Ni cerita betul ni, bukan cerita dongeng. Dia mai masjid, kemudian dia akan pusing masjid tu. Kan dia buat apa tawaf di masjid ni, kawan ni kan. Habis tawaf apa, orang azan dia masuk lah. Tanya pasal apa? Dia kata nak cari pahala banyak. Dia pun tawaf lah. Punyalah masyarakat kita ni bersungguh-sungguh dalam cari pahala. Alhamdulillah. Wastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Baik. Untuk ahli panel kedua kita, Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa, soalan dia mudah dia. Dah Ustaz Sira cerita tentang bezanya solat jemaah dengan solat berseorangan dan kepentingan solat berjemaah. Adakah perbezaan tempat seperti semayang di surau ataupun semayang di masjid memberi kesan kepada kita? Boleh dah Al-Fadhil jelaskan sikit? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator Ustaz Lutfi, sahabat ahli panel, yang berbahagia Imam Besar Negeri Perlis,
yaitu Ustaz Ahmad Sirajuddin. Seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah mendengar berkenaan dengan kelebihan solat secara berjamaah yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sirajuddin. Sekarang kita akan cuba melihat iaitu berkenaan dengan perbezaan di antara tempat solat itu. Berkenaan dengan tempat solat, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi itu, tanah itu adalah tempat yang dibolehkan untuk masjidah. Masjidah ini adalah tempat untuk bersujud. Dia tidak membawa maksud masjid yang khusus, tetapi adalah dimaksudkan di sini bumi itu di mana-mana pun boleh untuk kita menunaikan ibadah salat. Dan bumi ataupun tanah itu ia boleh digunakan untuk bersuci. Itu sebab kalau kita dalam keadaan dalam membersihkan najis ataupun kita katakan dalam tidak ada wuduk contohnya, tidak ada air, maka digunakan debu itu ataupun tanah itu untuk bertayamum. Jadi bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan di mana-mana tempat secara umumnya adalah boleh untuk kita tunaikan solat padanya. Melainkan beberapa tempatlah di atas kubur dan sebagainya, itu adalah tempat-tempat yang dilarang. Baik. Bila kata tempat solat ni dia ada berapa tempat lah. Dia ada berapa tempat. Yang ma'ruf adalah masjid. Di Malaysia ni ataupun di negeri kita ni yang ma'rufnya adalah masjid. Dia ada lagi orang sebut sebagai surau. Dan dia lagi ada lagi tempat yang disebut sebagai musalla. Musalla. Apa beza semua antara kita kata ketiga ni lah. Yang pertamanya, yang paling umum tu adalah musalla. Musalla ni adalah tempat untuk kita solat lah. Tempat untuk kita solat. Kalau kita pergi tempat kerja, dekat pejabat kita ada satu ruang untuk solat. Bagi staf-staf yang nak solat, apa pekerja yang nak solat, dia ada satu tempat ruang solat. Itu musalla. Di rumah kita ada satu tempat untuk khusus bagi solat, untuk kita solat. Barangkali untuk solat bersama ahli keluarga, itu dinamakan sebagai musalla. Kita pergi ke airport, dia ada tempat untuk solat, itu adalah musalla. Kan? Maksudnya musalla ni adalah tempat untuk solat. Dia dalam bahasa Arab sebut sebagai isim makan, iaitu kata nama tempat yang menunjukkan tempat untuk seorang itu solat. Kemudian surau. Surau ni dia macam mana keadaannya, itu yang perlu kita lihatlah. Macam mana keadaan surau itu. Para ulama ditanyalah berkenaan dengan tempat yang ditunaikan solat jemaah. Ditunaikan solat jemaah yang mana pada masa yang sama dia ada azan dan dia ada iqamah, dan ditunaikan solat 5 waktu. Dan tempat itu antara syarat yang diberikan adalah tempat yang telah diwakafkan. Orang wakaf tanah tu, orang wakaf bangunan tu, dan ditunaikan solat 5 waktu. Jika ia dinamakan sebagai surau, adakah ia dikira juga sebagai nama masjid? Maka jawapannya adalah wallahu alam, yang kuatnya itu ia dikira sebagai masjid. Maksudnya surau yang dilaungkan azan, ada imam, dan pada masa yang sama ditunaikan solat 5 waktu, walaupun ia tidak jami'. Jami' ni apa? Dia tak ada solat Jumaat, maka ia mengambil hukum masjid. Bila mengambil hukum masjid adalah apabila kita masuk ke dalam surau tersebut, maka disunatkan untuk tahiyatul masjid, walaupun tidak ada solat Jumaat padanya. Jumaat barangkali pergi ke masjid yang ada solat Jumaat lah. Baik.
Kemudian bila menyebut tentang masjid, kalau di Malaysia ni kita faham, iaitu tempat-tempat yang khusus yang ditunaikan solat 5 waktu seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak ulil amri lah. Kalau pihak ulil amri di negeri Perlis ni, kita katakan di bawah seliaan Ustaz Sirajuddin lah, iaitu di bawah pantauan ataupun penetapan daripada Jabatan Hal Ehwal Islam, JAIBS. Jadi kita katakan itu adalah yang dinamakan sebagai masjid. Baik. Solat di masjid dan solat di surau ini dia ada perbezaan tak? Dia ada perbezaan ataupun tidak? Di kalangan para ulama menyebutkan tempat yang mana dibina padanya masjid, yang mana ia merupakan tempat yang rasmi untuk solat dan tempat yang utama, terutamanya apabila ia ditunaikan solat Jumaat padanya, maka itu adalah lebih afdal daripada solat di masjid hak kecil-kecil ini. Contohnya di Qaryah sini, Qaryah Masjid Tuanku Syed Putra ni, masjid ini adalah masjid yang mana masjid yang paling utama untuk menunaikan solat secara berjamaah. Walaupun kita tahu dekat kawasan ni dia ada surau-surau lah. Dia ada surau-surau. Macam slow sikit mic. Okey. Dia ada surau-surau yang berdekatan. Tetapi kalau ditanya yang manakah afdal, yang manakah tempat ramai orang berkumpul untuk menunaikan solat secara berjamaah dan ia merupakan masjid yang rasmi, maka itu adalah lebih afdal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yang mana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Salat seorang lelaki itu bersama dengan lelaki yang lain adalah lebih baik berbanding dia solat secara berseorangan. Wa salatul rajuli ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Solat seorang lelaki itu bersama dengan 2 orang lelaki yang lain adalah lebih baik daripada dia solat dengan hanya seorang lelaki. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah. Dan jika bilangannya itu lebih ramai, maka ia lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak sebut yang afdal, di manakah lebih afdal untuk menunaikan salat, pastinya di masjid yang rasmi yang telah ditetapkan oleh pihak ulil amri, itu adalah yang lebih afdal. Contoh orang berada di Madinah, yang manakah lebih afdal? Pastinya Masjid Nabawi, kerana Masjid Nabawi itu dia mengumpulkan lebih ramai orang. Kalau kita katakan bagaimanakah pula orang yang menunaikan solat di surau? Wallahu alam, bagi saya yang terbaiknya adalah datang ke masjid. Kadang-kadang surau ini kita katakan untuk datang ke masjid itu dia lebih luas, tempatnya itu lebih luas, dan surau ini pun sebenarnya terlalu berdekatan dengan masjid. Kita takut satu perkara, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam asal membina Masjid Quba, di sana dibina pula satu masjid yang berdekatan dengan Masjid Quba, yang mana ia dibina oleh orang-orang munafik. Apakah tujuan masjid itu dibina? Tujuan masjid itu dibina adalah untuk memecah belahkan keadaan umat Islam. Yang mana dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala cerita benda ini. Walladzina attakhazu masjidan dirara, yang mana diceritakan masjid ini dinamakan sebagai masjid dirar, disebut
Masjid yang mana dia sandarkan dengan dirar, iaitu ianya memberi kemudaratan kepada umat Islam yang lain. Sebab apa? Ia memecahkan umat Islam. Dalam ayat itu sebut apa? Wa tafriqan bainal mu'minin. Ia memecah belahkan antara umat Islam, ia memecah belahkan antara orang-orang mukmin, iaitu orang-orang yang beriman. Jadi kita datang ke masjid ini seperti mana kata Ustaz Sirajuddin, antaranya adalah untuk nak menyatukan manusia, menyatukan umat Islam. Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Suruh kita semua ni untuk apa? Allah suruh untuk bersatu padu dan janganlah kita semua ini berpecah belah. Tapi yang amat mendukacitakan, sebahagian orang dia datang ke masjid, contohlah bila ada masalah dengan orang masjid, dia pergi ke mana? Dia pergi ke surau. Bila pergi ke surau, dia ada masalah dengan orang surau, maka dia berpindah pula surau hak lintah jalan kat rumah dia. Ni surau, lintah jalan pula ada apa? Ada surau lagi. Surau ni warna lain, surau ni warna lain, mengikut kepentingan-kepentingan yang tertentu. Dan ini semua bukanlah menyatukan umat Islam, tetapi sebenarnya ini adalah memecah belahkan umat Islam. Tidak sepatutnya surau ataupun kita kata tempat-tempat solat ini dibina atas kepentingan-kepentingan peribadi ataupun atas kepentingan-kepentingan puak-puak yang tertentu. Itu sebab di masjid, antara peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam, MAIF itu sendiri, yang mana kita di masjid ini tidak boleh untuk apa? Untuk membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan contoh macam politik dan sebagainya, yang mana ia boleh memecah belahkan manusia apabila datang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang seterusnya, apakah sebab sebahagian orang dia tak mau solat ke masjid dan dia berpindah ke surau? Barangkali dia tidak bersetuju dengan apa yang dilaksanakan di masjid. Contoh kita sebut teruslah Ustaz Sirajuddin, dekat masjid contoh dia tak ada kunut. Contoh tak ada kunut solat subuh kan. Solat subuh ni dia tak ada kunut. Ataupun baca Fatihah tak dengar bismillah. Jadi dia rasa macam solat ni dia tak berapa puas hati, maka mereka pun berkumpullah untuk dilaksanakan solat itu mengikut kehendak mereka, iaitu di surau. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah saya contoh saya berada di negeri selain pada negeri Perlis, yang pada waktu subuhnya dia ada apa solat apa, ada kunut lah. Kunut ni khilaf lah para ulama, dan kita memilih yang rajihnya itu tidak ada dalam solat subuh. Kalau saya berada di dalam keadaan sedemikian, saya berpandangan kunut subuh itu adalah tidak kuat. Yang lebih kuat itu tiada kunut subuh. Kalau saya berada di negeri jiran ataupun negeri mana sekalipun, saya akan solat di masjid yang utama, walaupun di situ ada kunut baca bismillah, kuatlah dengan bismillah jahar kan. Itu pun menjadi khilaf para ulama di situ. Saya tidak akan memilih masjid ataupun minta maaf surau yang mana kita ni surau ni kita buat macam ni, kita nak ikut macam yang bismillah slow, tidak. Kita tidak mahu berpecah umat ini. Maka kita solatlah di mana tempat yang dikhususkan untuk solat itu yang lebih rasmi, iaitu dengan kita menuju ke masjid. Maka kita katakan di sini, dalam hal sedemikian perlulah diutamakan masjid, kerana masjid kita ni masih kosong, satu perkara lah. Yang keduanya adalah ia lebih afdal berbanding solat di surau-surau. Jadi surau nak buat macam mana ustaz? Surau kalau orang-orang tua-tua yang barangkali orang yang uzur ataupun orang-orang perempuan, solatlah, tak apalah, tidak menjadi masalah.
tetapi yang tiada sebarang masalah, lebih afdalnya mereka hadir ke masjid. Wallahu alam. Alhamdulillah, kita pun dah selesai pusingan pertama. Tuan-tuan pun duduk tengok jam ni tai. Lama ni. Tak lama kan? Seorang 10 minit lagi. Jadi untuk pusingan kedua, seperti biasa saya ulang balik, seorang 10 minit. Soalan pun tak payah mana pun. Dan insya-Allah saya kembali pada ahli panel yang pertama. Boleh tak ataupun Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sirajuddin berikan penjelasan sikit mengenai fungsi-fungsi masjid dan fungsi surau. Sama ke tak sama? Jadi persilakan Ustaz, tafadhal. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Lutfi. Seronok jadi moderator, tanya soalan ya. Kan? jadi kita duk fikir nak jawab. Jadi panel ni tuan-tuan, kadang kita nak cakap, panel hak sonari cakap dah. Kalau duk fikir nak cakap apa pula ni. Kan? Kebetulan pula kita tak ada nak bincang nak bercakap apa begini, ikut belasah aja. Jabatan mufti dan jabatan agama pun fungsi pun hampir sama juga. Kan? Cuma dasar tu maib, pelaksana dasar maib ni Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Jadi adalah fungsi-fungsi yang kami hampir sama lah. Jabatan Mufti lebih kepada penasihat, keluarkan garis panduan berkaitan dengan masjid dan surau. Jadi hak pelaksana tu kami dijait lah. Kan? Jadi kadang cakap tu hampir sama. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, jelas penerangan Ustaz Wafiq tadi tentang masjid dan surau. Surau tu istilah dia sebenarnya dia masih dianggap masjid sebab dia tempat yang didirikan solat, sujud, rokok. Masjid ni daripada perkataan sajadah, sujud. Kan, tempat yang dijadikan tempat sujud tu secara khusus juga dinamakan masjid. Kan? Cuma sebahagian negeri ni dia ikat sikit di sudut enactment yang nama masjid ni institusi yang macam mana. Sebab ada negeri dia tak ada istilah surau, dia ada madrasah, balaisah apa semua tu, dia ada masjid jami' dengan masjid ghairu jami'. Macam Ustaz Hafiz sebut tadi, masjid yang buat Jumaat dengan masjid tak buat Jumaat. Sebab tu ada banyak negeri nama masjid jami' sekian-sekian nama, ni masjid jami', masjid jami'. Kan? Okey. Kita kena faham dulu fungsi masjid dan nama masjid itu sendiri. Masjid ni dia satu institusi wakaf. Kalau di Perlis ni kita ada 101 masjid. 101 masjid, 4 masjid utama termasuk masjid kita ni, Masjid Negeri, Masjid Tuanku Syed Putra, Masjid Alwi dan satu lagi Masjid Terapung, Masjid Al-Husain. 4 masjid utama. Kita ada 97 masjid. Dipanggil Masjid Qaryah. 101 tu untuk saiz Perlis tu kira banyak. Tuan-tuan, duk kangak ni, masjid kita ni dengan Sempering pun dekat, Bohok Empiang dekat, Alwi pun dekat, kadang bergaduh sepadan Qaryah. Kan? Kalau kata nampak hak susah sikit, kita tahu masuk Qaryah sana lah. Kan? Tapi kalau Allah nak boleh masuk hasil ke masjid, Qaryah sini. Kan? Jadi perubuk Qaryah sebab sepadan tu dekat. Kita dengan Masjid Perhumpiang, kat mana sepadan tu sebenarnya? Kita dengan Masjid Alwi, Masjid Repuh, sangat dekat. Tak ada peluang lah untuk orang tak main masjid untuk utama pergi ke surau. Kan, apatah lagi di masa musim pandemik ni, sebelum nak bertukar ke endemik ni, dalam keadaan surau di Perlis tidak dibenarkan beroperasi. Dari sudut hukum, ya, kita boleh terima. Kan, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang nak jalan ke masjid tak larat, sakit lutut, dah tua apa semua, ada surau berdekatan dengan rumah. Dapat tak pahala 27? Dapat tak pahala 25? Dapat. Cuma ulama khilaf lah di sudut i'tikaf, kira tak? Sebab dalam hadis sebut masjid, adakah setiap tu masjid? Dia kira keputusan ulil amri. Saya nak sebut keputusan negeri Perlis ni, kita hanya iktiraf 101 masjid ni sahaja sebagai
masjid. Di samping tu kita ada surau institusi yang kita iktiraf sebagai surau Jumaat. Jadi surau Jumaat ni tarikh dia tinggi sikit, boleh buat Jumaat. Kan mufti pernah sebut dah sebelum ni, dia pernah iktikaf apa boleh. Masjid UiTM, Masjid Politeknik, Masjid Matrikulasi, Masjid Unimid ada, surau Unimid ada 2, IKBN pun ada. Kan? Jadi semua ni surau institusi yang dinaik taraf sebagai surau Jumaat. Jadi di sini apa yang saya nak sebut di sini ialah bila surau dibina bukan atas dasar wakaf, dia tak pandang dari sudut kepentingan masyarakat. Dia kira melihat kepentingan siapa pengasas dia. Kita ada 400 surau dalam Perlis, masjid 101 je, surau 400. Yang hak daftar dengan jaib ada 190 lebih. Yang aktif lebih kurang dalam 90 lebih. Hak lain tu daftar saja. Kan? Ada atas nama seseorang surau tu, kita tak benarkan untuk kita sokong untuk daftar, sebab dia ditubuhkan atas, sebab dia ada rumah ayah dia dulu, jadi dia buat surau. Kan, dia buat surau, tapi surau tak berdaftar. Ada sebab kepentingan politik, ada sebab macam Ustaz Wafiq sebut, sebab dia tak setuju masjid kat Perlis ni, dia buat surau leh. Dia rasa tak puas lah, lepas sembahyang ni tak ada doa ramai. Dia tak faham dalam solat tu memang dah ada doa dah. Tu yang kita baca di doa antara Rabbir fili warhamni tu, doa ke apa dia? Tasbih tu doa lah tu, Al-Fatihah tu doa lah tu. Cuma doa lepas sembahyang tu tambahan. Doa lepas sembahyang sunnah ke tak sunnah? Sunnah. Sunnah. Nabi pernah baca doa lepas solat. Kan? Bahkan garis panduan kita mana zikir tu? Masjid ni pelekat kat mana? Sebelah tepi tu. Kan? Selepas subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tu doa lah tu. Minta ilmu berkat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi doa Rabbi qini azabaka yauma tub'asu ibaduk. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab pada hari kami dibangkitkan. Jadi bila surau dibina bukan dasar wakaf atas kepentingan masyarakat, maka dia akan jadi atas kepentingan individu. Bahkan yang lebih malang ada kepentingan politik di sebalik itu. Kan? Yang kita rasa terkilan, ada parti-parti tertentu yang sikap dia membangkang sahaja dengan diri kita, sampai ke jadi kerajaan pun masih membangkang juga untuk naikkan surau-surau ni. Sangat malang. Dah jadi kerajaan pun bercanggah juga dengan pihak berkuasa agama. Sepatutnya dia adalah sebahagian daripada penasihat kepada kerajaan. Kan? Hak ni lah yang menyusahkan kita. Hak duk naik poster banyak-banyak tu. Surau ni yang bagus tuan-tuan. Saya nak gelak ya. Kuliah maghrib di surau sekian. Sila jaga SOP. Amboi, sila jaga SOP. Sebenarnya hampa buka surau tu tak ikut SOP dah. Kan? Nonsen tuanku yang di Petua Maib tidak membenarkan surau beroperasi dalam tempoh ni. Kan? Ni sedap nak kata sila ikut SOP. Kan? Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, itu yang pertama. Jadi bila ada kepentingan tertentu ni untuk pembinaan surau, dah bercanggah dah atas mata lampak pembinaan masjid untuk menyatu padukan masyarakat sebagaimana yang disebut oleh panel yang kedua tadi. Yang kedua, 6 minit dah. Ada 4 minit lagi. Yang kedua sebagai yang untuk untuk masyarakat tadi Ustaz Wafiq dah sebut dah tentang ada yang tak setuju dengan garis panduan masjid dan surau, pakat lari pergi surau. Hak tu biasalah berlaku, kan? Saya nak sebut yang ketiga. Masjid berfungsi sebagai faedah dan manfaat kepada masyarakat sekitar. Tempat promosi jabatan-jabatan kerajaan ni semua mai kat masjid. Surau dia ada kepentingan. Saya ambil contoh, masa kita masuk masjid tak sah, ada satu banting tu, dia kata apa? Bahaya merokok lebih teruk daripada bahaya COVID. Yang kita duk takut COVID itu, dia boleh lega sendiri ya 2 minggu.
Kalau kita tahap 1, tahap 2, tak makan ubat betapa dia akan habis sendiri 2 minggu kan. Laki doktor berada kat sini, laki doktor berada sini, kan. Kan nak cerita 2 minggu habis dia sesemua ya COVID ni. Padahal hak duk merokok tu lebih teruk lagi, kematian hak sebab rokok lebih ramai daripada kematian COVID. Tuan-tuan pun bayangkan, banting tu kalau kat surau pengurusi dia merokok, agak-agak dia buah banting tu. Tak apa, dia tak boleh kata aku buah banting ni. Orang duk kata kat aku, pengurusi pun isap rokok buah banting ni. Kan? AJK hak merokok dia takkan buah punya. Kan? Sebab tu ada fatwa negeri-negeri tertentu dia tak sentuh sebab merokok. Sebab apa? Sebab pimpinan negeri pun merokok juga. Jadi dalam isu ni kita kata masjid untuk kepentingan awam. Pemilik utamanya MAIBS, pelaksanaan dia di bawah Jabatan Agama melalui bahagian pengurusan masjid. Jadi saya nasihatkan supaya surau-surau kat sana patuhlah arahan kerajaan kita, dan pemilik wakaf masjid ni kita kata kita sangat menyerulah supaya kita aktifkan masjid kita dengan kita buat penjarakan. Hari ni saya tengok baru dalam 4 sah 1, 2, 3, 4, 5 sah tadi, 5 sah dengan penjarakan 1 meter, tak penuh lagi pun. Yang hak duk komen tak tahu Ustaz Lutfi, mai hak geng-geng komen dulu kan, hak dulu komen apa ni masjid tutup apa semua ni. Lepas tu dia kata itulah aku tak mau pergi masjid sebab masjid buat penjarakan, tak ada berkat. Kan? Kita nak tengok grup ni mai tak masjid bila rapat sah nanti. Kan? Jadi kadang-kadang grup ni sama aja, anti vaksin kumpulan ni, dan kumpulan ni ada juga hak menyokong pada perjalanan mimpi yang terakhir. PMYT. Kan hak makcik hak cakap pun kemah cakap dia mimpi jumpa Tuhan tu. Semalam dia kata saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Nabi Isra Mi'raj pun jumpa Tuhan tanpa boleh tengok Tuhan, dia boleh tengok Tuhan, lagi dahsyat. Jadi banyak grup-grup hak jenis ni yang ada dalam masyarakat, termasuklah kumpulan-kumpulan yang memperjuangkan surau. Jadikanlah kita ni orang yang memperjuangkan masjid untuk mengimrahkan masjid, bahkan dengan nas-nas yang kita baca tadi sudah cukuplah untuk menyatakan tempat utama untuk solat, untuk menyatu padukan masyarakat sebagai tempat yang disebut sebagai one stop center adalah masjid-masjid. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan pun makin bersemangat ni. Kita tinggal seorang lagi last. Baik. Tadi Al-Fadhil sebut tentang penyatuan masyarakat, memberi kesan dan fungsi untuk masyarakat kita lebih celik dan cakna dalam isu semasa berbanding dengan surau. Surau ni dia ada kepentingan peribadi dan sebagainya. Dengan itu apa yang diberikan penjelasan oleh Al-Fadhil Imam besar kita semua ni kenalah bagi cerita dekat orang kampung, dekat jiran tetangga kita pakat main masjid. Tapi kalau orang pergi surau janganlah pergi habaq, tak sah semayang pula. Semayang sah, cuma nak habaq kata lebih baik kita pergi masjid atas penjelasan yang diberikan oleh ahli panel kita tadi. Baik, soalan terakhir, iaitu kalaulah kita sebut kalaulah satu hari ni, satu masa datang arahan daripada pihak pemerintah, dia memberi arahan untuk tutup surau dan biarkan masjid berfungsi sahaja, dengan sebab nak elokkan perpecahan dan sebagainya lah. Adakah dengan tutup surau ini menjadi satu percanggahan dalam agama ataupun satu perkara yang dilarang dalam Islam? Tafadhal mashkur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Lutfi. Sekarang ni pun sebenarnya dari segi peraturan Ustaz Sirajuddin, kalau ikut kepada titah Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda kita, sebenarnya masjid masih belum boleh dibuka, betul? Itu adalah titah daripada Tuanku Raja Muda kita lah. Dan ia merupakan kita katakan sebagai suatu undang-undang. Jadi apabila keluarnya arahan daripada pihak ulil amri di dalam hal tersebut, adakah hal tersebut, perkara pertama yang kita kena lihat,
Adakah ia merupakan suatu benda yang maksiat? Adakah ia merupakan suatu benda yang bertentangan dengan syariat? Kan? Kenapakah pihak ulil amri berbuat demikian? Contohnya dalam keadaan sekarang, kita minta semua surau itu untuk tidak beroperasi atas sebab apa? Iaitu pada waktu sekarang ini, antara sebabnya adalah untuk kita nak mengawal masyarakat supaya tidak merebak COVID-19 ini, virus COVID-19 ini di tempat-tempat seperti kita katakan surau lah, yang mana kita tidak pasti bagaimanakah penjagaan SOP ataupun pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Ada surau-surau yang mana sekarang ini telah mula merapatkan saf. Walaupun kita katakan pada masa sekarang, betul lah kita kata Mekah, di Mekah kan. Di Mekah sana pun dulu mereka apa? Mereka jarak, sekarang mereka telah rapat. Cuma kita katakan selagi di negara kita ini kita tak nampak boleh untuk nak merapatkan saf, maka tidak boleh untuk dirapatkan, saf. Jadi kita katakan dari segi pematuhan SOP itu adalah antara sebab mengapa kita galakkan untuk masyarakat ini datang ke masjid dan surau-surau ini ditutup. Kalau nak ikut tuan-tuan kan, seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Sirajuddin tadi juga, iaitu kadang-kadang surau ni dia ada kita katakan kepentingan-kepentingan yang tertentu, yang pada masa yang sama masjid ini dibina besar. Contoh masjid ini apa? Bina besar. Macam Ustaz Sirah kata tadi, 4 ataupun 5 baris dengan penjarakan sosial. Kita katakan jika surau-surau di dalam qaryah ini mereka semua datang ke masjid, agak-agak akan jadi berapa saf. Yalah, walaupun ramai lagi tak mai kan, nescaya akan bertambah lagi jamaah. Yang lebih kita katakan menyedihkan, rumah dia dekat dengan masjid tapi dia pergi ke surau. Ini suatu benda yang apa? Yang kita rasa pelik. Tempat yang lebih afdal untuk dia solat, tetapi dia memilih untuk pergi ke surau. Sedangkan solat di masjid ini lebih afdal, walaupun kita katakan 27 kali ganda. Tapi kita katakan bila melibatkan yang afdal, seperti mana yang saya sebutkan tadi, Allah lebih suka di tempat apa? Yang mana lebih ramai orang solat, maka hadirlah ke masjid. Baik. Jadi kita katakan secara umumnya arahan daripada ulil amri itu, ia adalah tidak bercanggah apabila atas kemaslahatan yang dipertimbangkan dengan melihat kepada nilai-nilai agama itu sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah kepada Rasul dan juga mereka yang memimpin di kalangan kamu, yang mana ketaatan ini selagi mana tidak bercanggah ataupun tidak membawa kepada kemaksiatan, kepada dosa, maka wajib untuk ditaati. Jadi jika ada arahan sedemikian, maka itu pihak jabatan agama maupun pihak ulil amri itu memikirkan tentang kemaslahatan agama umat. Dan kemaslahatan, satunya keselamatan, yang kedua pula adalah untuk mewujudkan perpaduan. Bolehkah kita solat di masjid-masjid atau di surau-surau tertentu itu atas kepentingan-kepentingan tertentu? Puak sekian, solat di sekian. Tak puas hati, solat di surau. Contoh, surau sekian. Lepas tu surau pula banyak jenis tuan-tuan. Banyak jenis surau pula. Melihat kepada pemahaman masing-masing. Surau orang sekian.
surau, minta maaf saya sebut, parti sekian berpecah jadi surau lain pula. Susah macam ni. Adakah rumah Allah itu adalah mengikut kepada puak-puak tertentu, ataupun semua orang itu boleh hadir? Sepatutnya semua orang boleh hadir lah. Di sini semua warna ada. Patutnya macam tu lah, kan? Warna ni, warna nu, parti nu, tak apalah sokong. Itu kita punya apa? Kita punya apa, tanggapan kita, pemilihan kita, apa yang kita suka. Tetapi di dalam bab ibadat, datanglah ke masjid sama-sama untuk solat, kerana kita semua ni orang Islam. Tak perlu untuk apa? Nak berpecah belah atas perkara-perkara yang khilaf, sedikit saja khilaf kita semua nak berpecah. Ini semua adalah pemikiran yang ekstrim, yang melampau sebenarnya. Dan nescaya Nabi SAW pun melarang pemikiran-pemikiran sebegini. Sedangkan Masjid Dirar itu Nabi SAW suruh robohkan. Sebab apa? Sebab memecah belahkan umat. Jadi hati-hati, kan? Jadi kita katakan dalam hal ini, jika mendapat arahan daripada pemerintah, daripada ulil amri, dan menilai di atas kemaslahatan agama dan juga perpaduan masyarakat orang-orang Islam ini, maka pada dasarnya ia bukan merupakan suatu masalah. Wallahu alam. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Minta maaf jika ada salah silap. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya serahkan kepada Ustaz Lutfi. Alhamdulillah, kita pun dah sampai penghujungnya. Dengan atas penjelasan yang diberi, kita semua pun faham dengan baik. Pertama tentang kepentingan solat secara individu. Kemudian kita pun dapat pada pagi ini beza solat berjemaah dengan solat berseorangan. Solat berjemaah pahalanya pun berbeza, manfaat dengan khalayak ramai pun berbeza. Kemudian fungsi masjid dengan fungsi surau tak sama, dan kita tahu kelebihan fungsi masjid untuk penyertaan umat, dan diharamkan keluarnya satu surau-surau ataupun mana-mana institusi untuk memecah belahkan umat, diharamkan, tak boleh. Maka dengan apa yang kita boleh pada pagi ini, kita akan bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebarkan, supaya semua orang di antara masyarakat kita ni sama-sama main masjid. Sebut tadi Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Siraj sebut, waktu tutup masjid dia kata boleh ikut Dajjal. Sebab apa? Tutup masjid tak bagi orang main sembahyang. Lah ni buka masjid, tak nampak orang komen tu, kadang-kadang kurang lagi ada jemaah. Allah musta'an. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, supaya terus dalam istiqamah dalam buat ibadat. Dia tak kira Covid ke tak Covid, senantiasa hati kita ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun tak mau lama, tuan-tuan pun pakai nak pinak lagi ni kan. Tuan-tuan kata moderator ni sakan dia pergi ulah pula. Jadi saya minta maaf jika saya mewakili semua. Saya minta maaf lah kalau terkasar bahasa ataupun kekurangan dalam kesalahfahaman dan sebagainya. Saya minta maaf. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada saya. Pada hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pada pagi ini apa yang kita duduk sama-sama memberi manfaat dan kesan kepada kita sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akhirkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.